Sekejap je ni kelas. Sebab aku pukul 12 kena keluar, ada urusan sikit. So kita buka. Macam biasa lah, kita punya nota ajaib. Nota kita punya apa? Kita punya nota, apa kita panggil, nota keramat kita. Apa-apa semua rujukan benda ni je, aku tak pernah ubah. Aku tak pernah ubah basic apa yang aku belajar. Okay, so what is Forex? Macam biasa, pertukaran mata wang asing di antara dua mata wang negara. Okay, so kita ada pair Asia region, NZD, AUD, and JPY. NZD ni New Zealand dollar, Australian dollar, JPY ni Japanese yen lah. Okay, dorang ni aktif, biasanya aktif maksudnya laju lah. Okay, time bank buka dorang pukul 8 sampai 11 pagi. Okay, macam Asia, time orang baru masuk kerja bank semua, collect order, buat order, itulah. Yang kedua kita ada Europe region. Dorang ni aktif pukul 3 petang sampai 5 petang. Okay, so Euro ada duit CHF. CHF ni Switzerland, duit Swiss lah, Swiss. Okay, and then GBP ni Grand Pound, British lah, duit British. So dorang ni aktif petang lah, 3 petang sampai 5 petang. Biasanya setelah aku akan mapping sebelum sejam awal sebelum masa-masa ni lah. So kita ada America region, USD dengan CAD. CAD ni Canadian dollar, USD macam korang tahu American dollar lah. So 7 PM sampai 3 pagi lah diorang ni aktif. Itu sebab gold sedap je jalan kalau malam. Dia laju je. Okay, so setelah aku masa trade, contoh masa trade 2 PM mapping. Ini untuk pay euro setelah aku 2 PM, sejam awal aku dah ready, siap sedia. Aku punya setup semua. Okay, aku dah set up awal-awal, aku dah prepare TP mana, SL mana. Okay, and then masa ni aku akan monitor lah, masa ni lah aku trade. Aku tekan masa ni, aku tekan. Kadang-kadang set up supaya awal confirmation dah keluar, aku tekan je. Itu style aku. Satu, kalau pair tu tak ada setup, jangan buat-buat ada setup. Kalau nak trade juga, trade tukar nama kita. Pair tu contoh GBP JPY, kita tukar jadi Tyson JPY. Kalau aku buat setup lah, macam tak ada setup pun, tapi aku nak masuk kat dia nak tekan ni. So aku bengong lah. Itu contoh. So dalam Forex kita boleh buy, boleh sell. Korang kena tahu tu je. Tak salah buy, tak salah sell. Janji point korang betul, SNR betul. Sell di tempat yang betul, buy di tempat yang betul. Okay, dalam Forex juga kita nak tahu dekat mana point mana nak buy, point mana nak sell, point mana nak exit. Exit penting sebab kalau kau entry, kau tahu, kau macam tahu start engine kereta, jalannya kereta, tapi kau tak tahu bila kau nak stop, dekat mana kau nak stop. Jalan je lah, tak ada break. Kalau depan tu ada halangan, macam contoh halangan ni macam SNR lah, kita cerita pasal trading. Itu contoh halangan kita. Price mungkin reverse dekat area tu. Yang tu lah kita punya exit. Selalunya lah. Okay, korang kena tahu mana korang nak berhenti, mana korang nak stop. Kalau korang drive je full throttle, tak ada arah lah. Macam tu je. Last korang terkapai di tepi jalan sebab berminyak. Korang tak tahu mana nak exitnya. Itu penting, exit. Okay, boleh entry tak? Bagus. Tapi korang kena tahu boleh exit. Korang tahu bila nak exit. Satu, kat mana big player. Dalam Forex ni kita nak tahu dekat mana big player, big bank ni letak order dorang. Kita kena follow dorang. Tak boleh lawan dorang. Kalau kita lawan dorang mostly akan fail lah. Takkan perjalanan trading kita takkan lama. Okay, jangan lawan market. Market bagi tu kita follow dia. So buy low, sell high. Okay, jual masa harga mahal, beli masa harga murah. Ini basic jual ni. Okay, so sambung je. Dalam Forex ada 3 gerakan trend. Always follow the trend. Always. Kita
kita kena always direction menaik, kita cari focus on buy lah. Boleh je nak sell tapi korang tahu exit, boleh, tak masalah pun. Jadi kau tahu exit dan kau tahu situ memang tempat betul lah nak sell. Macam ni lah contoh uptrend kan, ni uptrend, and then contoh kau nak sell kan, okay let's say sini kau nak sell, kau dah nampak sini SNR, kau TP je lah sini. Itu sebab apa, uptrend dia boleh je reverse langgar terus kalau dia nak. Bahaya, kita kena follow the trend. Okay, sorry kalau aku mengajar laju sikit sebab takut tak sempat korang ajar habis. Okay, so yang kedua kita ada downtrend. Downtrend is menurun lah. Okay, so dia macam ni lah bentuk. Ini sideway menurun pun boleh juga, tapi downtrend lah ni aku panggil kalau nampak macam ni. And then kita ada sideway menaik, turun naik, turun naik. Yang ni kita boleh buy, boleh sell. Okay, kita boleh buy, boleh sell. Janji adalah cara dia, nanti aku explain kat chat. Ni kena time frame besar je lah sebaiknya. Jangan sideway time frame kecil korang nak masuk, bahaya. Okay, so uptrend, downtrend, sideway, 3 gerakan ni dia. Market buat 3 benda ni je. Turun naik, menaik ke atas, turun ke bawah. Macam ni. 3 benda ni gerakan trend, korang kena faham. Uptrend fokus cari buy, downtrend fokus cari setup sell, sideway boleh sell, boleh buy. Ada cara dia. Okay, so kita dah masuk part weapon. Okay, weapon kita dalam trading, ini weapon aku lah juga. Aku pakai 4 benda ni je: SNR, OHLC, mati time frame, and trend line. Subjektif sebab tak penting sangat bagi aku. Trend line pun kita nak mark, kita ambil point SNR, betul tak? So SNR first. Kalau suka pakai je, pakai untuk kena pasti trend atau cari setup. Ada trend biasanya memang sedap lah pakai trend line. So benda ni penting tau. Ni bukan setakat bullish, bearish. Yang masuk kelas aku sebelum ni tahulah betapa pentingnya benda OHLC ni. Basic. Okay, so bullish candle ni dia akan terjadi tau. Let's say ni candle daily kan, satu hari daily, time frame daily, dia akan maksudnya satu hari lah dalam sehari pergerakan candle tu. Okay, gerakan kita nak baca OHLC ni simple je. Bullish yang hijau ni, dia open sini, dia buka candle ni, baru masuk dekat sini dia start. Macam contoh sini ada candle kan, ini hari sebelum. Okay, lepas tu hari ni, ini hari sebelum kan, hari ni dia open sini. Okay, and then dia buat low. Okay, dia buat low ni tempat paling bawah dia pernah pergi. Okay, atau kita panggil support lah. Then dia naik, dia buat high, maksudnya resistance lah, resistance untuk candle ni, tempat paling tinggi dia pernah naik. And then dia turun, dia close sini. Itu je. Bullish, open bawah, open dia dekat bawah, close kat atas. So dekat line chart korang nampak lah. Kalau line chart bentuk candle bullish ni dia macam ni lah. Okay, dia open sini, dia buat low, buat high. Inilah resistance, support. That's why orang ambil shadow. Okay, so kejap aku nak mute, nanti kacau kelas kita. Okay, so kita ada kedua, candle bearish. Okay, basic ni penting sumpah kata persen. Korang kena betul-betul baca YCLC ni, pandai baca, kena pandai baca lah. So let's say ni candle daily. Okay, time frame daily. Price untuk bearish ni dia akan open sini, dia buat resistance high, and then pergerakan dia macam ni lah. Boom. Kalau korang nampak dekat daily macam ni, dekat lower time frame confirm dia buat macam ni lah. Secara menurun still dia follow bigger time frame punya direction. Okay, so dia open sini, dia buat high, resistance, dia turun, dia buat low, dia buat support, lepas tu naik, and then close sini. So ni lah resistance, ni lah kau punya support. Okay, so dekat line chart macam ni lah bentuk dia. Nampak? Dia open sini, dia buat high, dia buat low, dia close. Okay, untuk bearish dia open kat atas.
So ni support and resistance, kita dah masuk part weapon terkuat kita. Korang kena fahamkan betul-betul kita dah masuk part channel. So support and resistance. Support ni tempat harga bermula naik. Maksudnya macam ni lah. Dia turun lalas pum. Dia mula naik kat mana? Mula naik dekat bawah ni lah. Takkan mula naik kat sini. Itu basic. Fikir logik je benda ni. Dia mula naik dekat sini. Okay? Kena faham tu. Itulah support korang. Paras harga terendah. Bila harga rendah, of course kita nak buy. Contoh, kita nak beli, kita mesti nak murah kan? Betul tak? So, itulah support. Lantai kita panggil. Big movement, menaik. Kenaikan mendadak, tempat buy. Okay? Kena faham? Tempat buy. Support ni tempat korang buy. And then kita ada resistance. Tempat harga bermula turun. Maksudnya dia naik. Lepas tu tiba-tiba turun dekat sini. So sinilah kita punya resistance yang kita kena mark. Kita nak entry buy ke, kita nak entry sell ke, semua dalam kawasan SNR. Nak buy boleh, tapi janganlah macam ni. Lepas tu kau buy, buyer. Kau tunggu break, pull back, entry, buy. Kalau nak sell, macam ni lah bentuk dia. Price naik, sell. Tu contoh. Okay. So paras harga tertinggi, maksudnya situlah tempat sell. Mahal, dah paling mahal. Kita sebagai seller, big player market, kita mesti nak jual harga mahal, betul tak? So korang fokus benda ni. Big movement secara menurun. Faham? Penurunan mendadak, atau kita panggil atap. Atap ke atas lah, takkan atap ke bawah kan. Tempat sell. Sebab apa tempat sell? Sebab dekat situlah harga paling mahal. Faham? So inilah bentuk-bentuk resistance dan support. Dia resistance macam ni, support macam ni. A untuk resistance, V ni untuk support. Okay. So SNR korang kena faham, simple je. Tak kisah berapa tahun punya market ke, berapa bulan ke, benda sama je dia buat. Macam ni, forex ni macam ni lah. Atas bawah, dia main sini, lepas tu dia break bawah. Sama je, dia confirm dia akan datang balik tempat dia break tu. And then dia main kotak ni pula, atas bawah. Let's say dia break lagi bawah ni, dia akan macam ni je, main dalam ni. Lepas tu dia break atas, so dia main sini pula. Break lagi atas, dia akan main atas ni pula. Okay, korang kena faham tu. Forex macam tu je. Korang nak simple, korang kena faham gerakan forex ya. Cara market bergerak. Okay, so let's say kita boleh cakap mostly macam ni lah gerakan, atas bawah. Inilah forex. Okay, korang kena faham tu je. Apa yang kiri tu buat, kanan akan follow sekali. So kita dah masuk part penting. Ini part penting lah, korang kena hadam betul-betul. Resistance break, focus buy. Ini je. Cari resistance break kalau korang nak buy. Korang nak cari sell, cari support break. Tak ada support break, buat apa kita nak cari sell, betul tak? Okay, so inilah, ini je resistance break. Lagi satu, benda ni korang faham ni je tak cukup. Korang kena faham apa teori dia, kenapa benda tu boleh break. Dia tak boleh break sesaja. So kita back to basic ekonomi. Ini ekonomi dia boleh panggil lah resistance break. Tempat harga paling mahal ni dia boleh break. Sebab apa? Sebab sini dah tak ada seller. Area sini dah tak ada seller, tu sebab break. Diorang dah tak minat dah nak jual harga ni. So diorang nak lagi mahal, sampai dah cukup mahal, okay, baru diorang sell. Baru sell. Faham? Itu sebab resistance tu boleh break. Okay, korang kena faham konsep dia. Resistance break sebab seller nak lagi mahal. Korang kena tahu tu. Sebab support and resistance ni boleh break. Resistance break sebab seller nak jual harga mahal, dah tak interested nak jual di paras harga tu. Bagi orang tu dah tak berbaloi nak jual harga tu. Sebab banyak sangat demand, banyak sangat orang nak beli. Itulah dia boleh break. And then dia rasa mahal, baru dia turun. Faham? Korang hadam betul-betul. Benda ni penting. Support break, yang ni boleh break sebab
buyer dekat sini dah hilang lah. Dorang bagi dorang, wish harga sini still mahal lah. So semua dah berbincang-bincang big player dorang kan. Tu dia boleh pecah, dia turun. Okay, dah sampai dorang kata, wish murah sangat ni. Baru buyer masuk. Baru dia naik. Faham tak? Itu konsep support break tu. Okay. So dia dah bagi diskaun. Okay, harga dah naik. Ramai sangat pembeli. And then biasanya support yang kena break ni akan jadi tempat sell. Sebab apa? Sebab seller dah bagi diskaun lah. Okay, murah. Okay, sampai sini yang tempat dulu orang banyak buy ni akan jadi tempat sell. Seller, big player ni semua akan sell di area sini. Korang kena faham tu. Contoh korang cari, tak ada key lain lah. Bagi aku benda ni je dalam forex ni kalau korang berjaya. Cari benda ni je. Resistance break, support break. Kita akan entry dalam tu. Okay. So simple. Kita masuk bab multi time frame, alright? Multi time frame, aku boleh cakap multi time frame ni, alamak, time frame ni dia bukan menu makanan macam kita makan kat kedai. Okay, bang nak ni nak tu, tak boleh. Kita kena follow the rules multi time frame ni. Simple je. Okay, rules dia simple je. Time frame kecil kena dengar cakap time frame besar. Itu je. Korang nak master multi time frame kecil, kena dengar cakap multi besar. Kena dengar cakap time frame besar. Itu je key dia. Kau nak master multi time frame ni, ini je kau ingat. Okay, tak boleh buka-buka M1 terus. Kau kena follow, kau kena baca jalan cerita dia. Okay, so kita dah masuk part candlestick. Satu candle monthly ni bersamaan dengan 4 candle weekly. Sebab apa 4 candle weekly? Dalam satu bulan ada 4 minggu, okay? Korang kena faham tu. Satu candle weekly ni bersamaan dengan 5 candle daily. Sebab apa? Bukan 7, sebab market buka Isnin hari 1 sampai hari 5 je. Isnin sampai Jumaat je, okay? Sebab dia 5 candle daily. And satu candle daily bersamaan dengan 6 candle expo. Sebab apa 6? Sebab sehari ada 24 jam. Korang tambah lah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 24 jam confirm 6 candle. Okay, 6 candle expo sama dengan 1 candle daily. Cukup. Tak nak peningkan kepala korang. Sorry aku mengajar laju sebab kelas kita malam ni kejap je. Okay, so kita ada monthly work as our father, and weekly is our father juga. Korang kena ingat, ni lah bapak, ni time frame ni lah korang kena dengar. Okay, daily expo ni kita panggil mak. Okay, so ini orang kedua yang kita kena dengar. Tapi biasanya, okay, bapak kan ketua keluarga, kita kena dengar cakap bapak lah mostly. Time frame kita ni baby je, kita kena dengar cakap bapak kita and cakap mak kita. And mak ni pun kena dengar cakap bapak lah. Okay, tapi kadang-kadang korang kena faham, bapak tak boleh selalu menang. Dia pun kena juga kadang-kadang dengan cakap mak. Okay, simple. Itu pasal multi time frame. Okay, aku boleh explain cara penggunaan time frame ni. Simple je. Monthly, weekly kita akan pakai untuk cari direction and baca storyline. Apa storyline dia? Storyline ni macam mana? Simple. Okay, so direction ni penting. Sebab apa penting direction? Aku cakap untuk cari direction and storyline. Aku kena bagi tahu why. Kenapa kita kena tahu cari direction, baca storyline. Simple. Direction ni penting untuk kita tahu price nak pergi mana. Itu je. Naik atau turun. Macam price tu nak naik, tiba-tiba kau sell, memang SL lah. Macam apa yang terjadi dekat GJ sekarang ni. Buy tengah strong, ada orang bagi sell. Itu sebab diorang MC, sebab diorang SL. Diorang tak alert time frame besar ni lah. Okay, direction kau kena betul. Kau salah direction, kau nak scalping, kau nak intraday, kau nak swing, tak jadi apa. Direction penting. And storyline ni penting juga biasanya untuk kita tahu kat mana nak exit.
untuk long term lah, dekat mana dia akan stop, at least dekat mana dia akan stop. Macam dia naik, kita look to the left, contoh ni weekly punya time frame dekat mana ini tempat dia mula naik kan, support kita dah tahu lah, at least dia kena pergi sampai sini. So kita dah tahu exit dia at least memang kena cucuk sini punya. Dia tahu macam tak kisah dia nak buat gerakan macam mana, dia kena mati sampai sini juga. Weekly mati dekat weekly. Okay, SNR dia. Korang kena faham tu. Kan forex mainan dia macam ni. So kita dah tahu lah, kalau sini weekly support, dia akan pergi weekly resistance kalau dia tak break. Okay, kalau dia break, confirm dekat sebelah ni ada lagi support. Dia akan stop sini juga. Simple. Very simple. So storyline ni senang cakap untuk kita tahu why direction nak pergi situ pula. Kalau kita kata dia nak naik, kita kena time je bercakap dengan chat. Jangan sombong lah, kita kena selalu bercakap dengan chat. Kita kena tahu why direction nak pergi situ pula. Kita kata menaik, kenapa dia nak menaik, kita kena baca storyline lah. Mesti ada sebab. Every trading ni, every entry kau buat mesti ada sebab. Itulah namanya storyline, jalan cerita dia. Kita nak tengok movie, kita tak boleh terus episod 2, episod 5. Kita kena baca dari episod 1 lah, jalan cerita. Okay, itulah maksud storyline. Itu penggunaan time frame untuk weekly lah. Monthly, weekly, cari direction, baca storyline. Daily H4 kita akan pakai mostly untuk cari zone SNR dan cari zone entry. Okay, simple. Yang tempat korang nak entry lah. Sini daily breakout kan, pullback, entry buy. Korang buy sini lah. Tak payah tanya dekat mana nak buy, dekat mana nak buy. Simple. Sini, resistance break, focus buy. Situlah korang nak letak entry korang. Trading very simple. Okay, jangan rumitkan. H1 and M1 punya SNR in multi time frame ni, contoh SNR H1 and M1, kita jangan pakai sangat. H1 and M1 ni dorang punya time frame ni kita pakai untuk precise zone SNR and entry je. Okay, contoh dia ni daily punya resistance, betul. Daily punya resistance kena break. Okay, so korang dah target, sini nak buy. Tapi let's say zone tu besar sangat, korang akan filter dekat time frame ni lah, low time frame. Confirm korang akan jumpa dekat mana area-area sini dia mula turun. So korang mark area-area situ dia mula turun, korang mark. Dia akan jadi kecil, confirm. Di shadow tu akan jadi lagi kecil nanti bila korang buka lower time frame. So time frame ni pakai untuk precise zone SNR and entry je. Simple. Kalau nota aku buat lagi. So sambung. Tak, maaf, aku disconnected. Kejap aku share screen balik. Sambung. Okay, so simple. Mana tadi ni, take a note. SNR kita nak marking AV ni tak boleh setakat AV je. Confirm korang akan kayap. Boleh je jadi kadang-kadang, tapi kita kena kenal which one is the valid SNR for us to mark. Okay, SNR mesti significant drop. Significant drop maksudnya boom, macam tu nampak jelas. Bagi candlestick pun kita dah nampak ada something situ. Itu barulah big player. Significant rally or significant rally. Significant rally ni macam ni. Okay, dia price turun last boom. Kat sini lah kita boleh detect sini ada big player. Okay, kita datang balik, sini support kan, kita akan buy ataupun dia break, pullback, entry, sell. Support bukan resistance. Okay, sama je, kita nak buy, kita nak sell, area sama, area SNR juga. Benda tak pernah berubah. Screen tak ada, Tyson. Oh yeah, adalah. Nampak ke tak nampak guys? Ada. Kan? Ada. Aku ada share screen tu. Terkejut aku. Ada explain banyak. Okay.
So, kita kalau boleh, kalau korang tak faham significant drop ni apa, significant rally ni apa, senang je. Aku boleh cakap big movement yang jelas kita boleh nampak, okay? Big movement, big. Inilah big player. Kalau SNR tu macam ni je, turun naik macam nak tak nak, ini bukan big player, ini orang tak ada duit tengah jual beli. Kita tak nak, kita entry big player punya cara bank trade. Bank trade macam ni lah, diorang duit banyak, pum, senang je, sekejap je jalan. So sinilah korang punya SNR. Okay, aku cuba buat sesimpel yang boleh. Tak nak bagi korang pening, nak bantu korang. So jelas big movement yang jelas kita boleh nampak, bukan cikai-cikai punya SNR tau. Contoh inilah contoh dia. Aku sorry lukisan aku ni tak berapa cantik, tapi kita boleh tengok macam ni lah, sedap je. Sinilah resistant SNR yang betul. Kalau korang mak yang nak tak nak turun ni, rasa macam selalunya orang yang trade sini kayap lah. Itu yang boleh cakap. Kadang-kadang okey dah break, dorang plan nak sini kan up. Kat sini pengalaman aku, kalau kau tanda SNR, kadang-kadang kau tanda sini okey dia nak pull back kan. Dia nak pull back, tak sampai dia dah fly lah. Itu contoh, satu contoh. Lagi satu situation dia boleh jadi macam ni. Okay, sebenarnya resistance yang valid ada dekat bawah ni. Yang ini tak valid kau mark kan. Okay, alamak dah break, sini kau plan nak buy kan. Tiba-tiba dia sampai yang valid punya, dia cucuk, pom. Macam kau nak sell, nak turun ni. Okay, kau nak counter dia sell pula sini, sampai dekat resistance valid, pom. Nampak? Itu contoh Itu sebab penting marking SNR kena betul. So, kita dah masuk part SOP aku tak pernah ubah. Benda sama je aku trade. SOP entry setup breakout low risk. Korang kena faham setup breakout is low risk. Sebab kita following the trend. Macam ingat tak aku cakap resistance break, focus buy. Sebab seller nak lagi mahal. Itulah dekat sinilah hintnya. Sinilah confirmation. Sinilah hint dia, resistance break. Sinilah dia bagi hint dah. Price tu nak naik lagi. So buat apa kita nak sell, sebut-sebut nak sell kan. Nampak? Tunggu pullback, tunggu dia bagi diskaun. Dia bagi diskaun, pum, fly. Sebab apa kita kena tunggu pullback? Sebab macam ni lah contoh, kita tak tahu mana dia exactly nak pullback. Macam contoh, korang nampak naik. Ini boleh buy terus ni. Okay, korang buy. Korang dekat sini pun korang nak buy lagi, korang buy. Okay, tunggu pullback tu, penting. Kadang-kadang korang ingat dia dah break padahal shadow je, candle tu belum close lagi pun, dia tinggal shadow, dia dah break kita buy. Last tinggal shadow, pum, dia sunam. Okay, tu yang pentingnya korang kena alert. So SOP satu aku simple. SOP trading aku takkan ubah sampai bila-bila. Benda sama je. Breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Breakout, pullback, entry. Korang jangan pernah ubah lah. SL follow 15 pip dari luar zone entry. SL ni depends on korang nak letak 20 ke, ikut duit korang berapa korang willing to lose. Korang nak letak SL 5 pip pun boleh, tak ada masalah. Tapi korang kena faham kadang-kadang dia hit SL pun jauh. SL 5 pip, padahal kau pun baru belajar lagi breakout, pullback, entry. Korang kena pandai risk korang punya urus korang punya money management, berapa korang willing to lose on that trade. Okay, TP SNR terdekat 30-50 pips, TP wajib pun dah boleh caw. Okay, 30-50 pips ni setup daily H4 sumpah senang, tak ada yang susah pun. Hari-hari kau nak cari 30-50 pips TP wajib, simple. Lagi-lagi kalau kau main kat gold, sekejap je dapat, sebab gold laju. So satu SOP satu ni lah, resistant, pum, significant resistant. Korang boleh nampak last dia kena break. Dia dah jadi berhutang, sini ada seller. Okay, lepas tu kena break, maksudnya seller nak lagi mahal. Tunggulah diskaun lagi. Sini dah mahal, buat apa kita nak beli? Kita tunggu dia bagi diskaun. Okay, sini dah murah sikit, baru kita buy, follow the trend. That's why aku kata SOP ni following the trend. Sebab apa dia low risk? Sebab following the trend.
dia dah break dekat situ trend dah tunjuk dia nak naik lagi. So kita tak lawan trend, kita tahu kita tak lawan trend, okay? Sebab kata low risk. And then kita ada SOP 2. SOP 2 ni lagi sedap. Paling favourite aku, cikgu aku punya pun favourite benda ni je, SOP 2 ni. Resistance, kena break, and then dia datang sini, dia buat confirmation. Kat sini kita dah bayar SOP 1 kan. Lepas tu dia datang lagi sekali, kau tekan je full margin, confirm fly. Okay, korang kena faham tu. SOP 2 ni paling sedap. Kadang-kadang dia boleh break terus, dia boleh jalan terus. Sebab apa? Sebab dekat sini dia sudah kutip, dia dah clearkan area ni, dia dah clearkan. So dia kena cari yang atas lagi. Dia dah bagi area ni, dia bagi sell lah. Dia datang lagi sekali, korang hold, boom, cari next resistance. Itu contoh lah. Okay, depend. Korang nak TP sini pun boleh. Macam aku cakap, 30-50 pips TP wajib pun korang nak konsisten. Itu je, hari-hari 30-50 pips. 30 pips kau boleh konsisten everyday. 30 pips everyday lah, kau confirm dapat 30 pips profit. Aku rasa tak payah tanya pasal konsisten dah. 30 pips kau boleh dapat hari-hari, tu konsisten lah tu. 10 pips pun aku boleh kata benda tu hari-hari. Kau tak loss, kau tak ni, konsisten. Itulah maksud konsisten, benda berulang je hari-hari. Kau dah konsisten 30-50 pips, baru kau boleh lay up. Okay, 60 pips, aku nak 30 pips pula, aku nak 80 pips, nak 100 pips. Macam tu lah korang nak konsisten. Korang kena lepas dari bawah tu, 20 pips, 10 pips. Macam aku letak sama je macam apa cikgu aku ajar, 30-50 pips TP wajib. Dah dapat TP wajib, korang jadi penanda je. Depends on korang lah. Korang nak lebih, korang kena rajin lah cari setup, buka banyak pair. So SOP 2 dah lepas Sebab apa sedap? Sebab dah break. Kat sini dia buat confirmation untuk naik. Dia datang lagi sekali, tekan je. SOP 3 dia macam ni. SOP 3 dia macam ni. Resistance ni sampai sini dia tengah berjual beli. Big player ni tengah deal dengan big player. Okay, big player kena deal dengan big player. Dia tak boleh, kita tak boleh dengan deal dengan dorang. Duit kita tak banyak. Korang kena faham tu. Duit kita tak banyak. Kena bagi dorang urus dulu benda ni. Dia nak break atau tak nak. Dia nak break atau tak nak. Sama ada dia break, dia akan ke atas lah. Ataupun dia turun. Taylor kata, okay, sini pun still mahal. So, dorang jual. Itu sebab price boleh turun. Okay. Turun maksudnya, apa yang cakap? Turun lah. Price turun lah. Okay. Sebab sini masih mahal. Bagi dorang boleh je jual sini. So buyer pun rasa mahal lagi, dorang nak murah lagi. Sampai tempat murah baru dorang naik. Itu contoh. Okay. Tapi SOP 3 simpelnya macam ni. Resistor ni dia jual beli, dia tengah decide nak break atau tak, tiba-tiba kat sini ada big player, boom. Okay, sini ada big player, sini ada big player. Korang kena tahu alert tu. So cara aku marking zone entry, aku akan mark dekat sini resistance, big player, and then sini support, big player juga. Sebab dia yang berani pecahkan seller di sini. Okay, so simple. Macam bayangkan lah, sini pun dah mahal tapi dia berani je, dia beli je. Bagi dia, murah lagi ni, apa lagi kita bedal je. Nampak? Itu konsep SNR. Konsep dia, kenapa dia boleh break. Okay, so sebab apa aku kena mark sini sekali, ada aku bagi tahu reason dia sekarang. Reason dia simple. Sini big player, sini big player. Okay, kadang-kadang bila dia touch big player ni, dia akan terus fly. Okay, tapi kenapa kena mark sini pula? Aku boleh bagi tahu why. Aku selalu ada why. Kenapa why aku selalu cari benda tu. Simple je, sebab kadang-kadang sampai sini dia nak cari sini pula big player sini. Okay, kat sini tak ada big player yang nak buy, tak ada yang nak beli. Tapi kadang-kadang korang kat sini korang kata, oh sini zone aku dekat area sini kan. Korang kata zone aku dekat area sini. Okay, kadang-kadang bila kat sini, korang ingat dah break lah. Dah break lah ni. Lepas tu SL korang kat sini kan, nak break lah, dah break siap. Tapi bila dia sampai dekat sini, dia dah kutip SL korang, dia sampai dekat big player ni baru dia fly. Okay, sebab aku suruh korang alert, korang nampak SOP 3 ni, korang akan mark sini, and big player ni yang berani pecahkan resistance tu. Okay,
So sampai sini. Kalau dia nak turun lagi dari bawah ni, korang respect je SL korang. Okay, jangan lawan trend. Mungkin dekat sini dia boleh buat perubahan trend. Break atas, dia break big player ni, pullback, entry sell. Dia boleh buat pertukaran trend. Ada something lah selalunya dekat sini kenapa dia boleh bertukar trend. Mungkin sini ada support weekly. Korang kena faham sini ada weekly punya support. Mungkin boleh jadi cerita dia macam tu. Dia tukar trend daripada buy ke sell. Contoh kita dah masuk SOP reversal entry, boleh pakai tapi high risk sebab lawan trend. Depends on mana-mana korang suka trade reversal, korang suka trade breakout. Macam aku breakout je. Okay, reversal entry high risk sebab lawan trend. Sebab apa aku kata lawan trend macam ni lah. Sini resistant, nampak dia tengah strong buy. Apa yang jadi dekat GJ hari ni kan, dorang ambil reversal, dorang trade reversal, and then buy. Lepas tu tiba-tiba dengan lot 0.01 kau tu, 0.01 kau tu, kau nak lawan market yang tengah dragon, yang tengah lagi king, big player ni nak naik, kau boleh sell sebab sini ada resistance. Kau kata takkan pecah. Kau dengan confident, overconfident kau takkan pecah ni. Last boom, dia break, pullback entry, bagi SOP low risk. Sebab forex ni waiting game, kita kena tunggu pula yang ni break kalau nak set up breakout kan. Okay, lagi satu, dia simple je. Kadang-kadang inilah reversal entry. Nampak reversal entry macam ni je, simple. Resistance sampai sini kau sell je lah, kau sell je. Kalau junam, Alhamdulillah, maksudnya reversal ni berjaya. Okay, SOP 2 macam ni lah untuk reversal. Buy, sama je. Kita akan buy sini. Sini support, dia sampai support, kita buy. Okay, senang. Macam aku contoh cara aku trade reversal simple je. Sini weekly kan, ni kena time frame weekly lah. Weekly at least. Daily pun aku tak percaya sangat dah. Okay, contoh sini weekly. And then mana aku trade reversal, simple je. Reversal aku dia at least kena ada buat breakout. So dekat sini aku ada entry di lower time frame daily H4. Sini baru aku masuk. Yang kenal aku lama tahulah cara trading aku. Aku tak suka trade dekat ujung-ujung ni. Biar tak kucuk ke apa. Janji aku nak check back entry je. Simple. Aku punya reversal macam tu lah. Yang selalu tertanya macam mana aku punya reversal. Macam ni lah. Ada confirmation. Dia buat breakout at least. Reversal aku ada breakout. Bukan reversal sahaja. Okay, set. So monthly macam ni lah. Monthly, kalau monthly ini aku nak ajar korang baca storyline. Contoh storyline macam ni lah. Sini dia tunjuk monthly, dia tunjuk dia menurun. Okay, bila korang buka weekly pula, monthly korang nampak SNR dia macam ni je. Okay, bila korang buka weekly, korang akan nampak dekat tengah-tengah ni confirm ada banyak SNR. Macam ni lah. Kat weekly dia akan buat macam tu. Let's say weekly pula, bila kau dah weekly, sini SNR. Dekat daily dia macam ni pula. Jadi dia ada lagi banyak noise, lagi banyak SNR. Tapi time frame ni simple je. Daily ikut weekly, weekly ni akan ikut monthly. Sebab apa aku kata ikut? Sebab nampak monthly tunjuk turun, kat weekly pun dia akan tunjuk menurun, daily pun tunjuk menurun. Satu geng. Bapak dia ni lah. Inilah bapak dia. Okay, sebab aku kata follow, respect aja time frame. Lower time frame pun kita kena respect juga kadang-kadang. Okay, ini contoh marking big movement lah yang aku cakap. SNR, korang nak marking SNR kan, macam ni lah contoh dia. Okay, so ni dia reject dengan patulan yang kecil, bukan big movement. So kalau korang mark sini sebagai support, salah lah. Nampak dia naik, last dipantul, pom, sedap je. Sini lah ada big player, so korang mark sini sebagai resistance, betul. Okay, pantul dengan kecil, korang mark ni sebagai support, salah. Ni sebagai resistance, salah. Dan dia nampak dia turun, dia naik, korang marking ni sebagai support, betul. Marking ni sebagai resistance, salah. Sebab apa? Dia pantul dengan pantulan yang kecil, so tu bukan resistance valid.
Nampak dia sampai bawah ni big movement. Sini ada support. Okay. Then dipantul dengan pantulan yang kecil. So sini resistannya salah. Nampak dipantul dengan pantulan yang besar. So sini adalah support yang valid. Okay. Simple. Itu cara marking SNR. Aku boleh marking kejap Aku marking balik. Alamak. Kejap So macam ni lah. Aku marking SNR. Oh sini ada SNR. Oh sini ada SNR. Oh sini ada SNR valid. Oh sini ada SNR valid. Oh sini ada resistance valid. Oh sini support ni tak valid. Tapi sini resistance valid. Support ni tak valid. Support ni tak valid. Resistance ni tak valid. Kejap Support ni tak valid. Resistance ni tak valid. Support ni valid sebab big movement. And then tak valid. And then valid sebab big movement. Korang nak tengok cara aku punya entry, breakout, yang cakap breakout back entry macam ni lah contoh. Contoh sini ada support yang kena break. Breakout, pullback, entry sell. Kita follow the trend sebab trend dah tunjuk dia nak menurun. Okay. Dia nak menurun sampai mana? Look to the left, sini support. So situlah korang exit. Sebab sini big movement. Nampak? Support korang punya support. Okay. Ini satu contoh resistance break. Ni contoh support break kan. Nak sell kan. Resistance break. Macam ni lah contoh dia. Resistance break. Pullback. Entry. Nampak? Sini resistance ni valid lah. Sebab big movement. Boom. Betul. So dia datang balik. Kita tekan saja. Okay. Alhamdulillah. Dah habis dah cara marking SNR. Kita pergi chat sikit lah. Kita ada lagi 10 minit. Pukul 12 aku nak keluar ada hal kejap. Kita pergi chat. Okay. Kita cari. Okay. Kita marking paper aku je lah. Okay. So kita buka gold dulu. Yang digilakan orang ramai. Oh ini zone ni tak sampai lagi hari ni. Sampai dia bagi reversal dia tadi. Dia bagi entry, reversal. Reversal with confirmation lah ni. Inilah reversal. Sampai sini korang sell. Korang nampak shadow macam tu pun, korang jangan terpengaruh. Aku dah ajar apa OHLC kan. Shadow macam ni pun, kau tengok berapa pips dia bagi. 40 pip tak? Banyak lah bagi aku 40 pip. Dah sampai TP wajib aku. Okay. So yang ni pun kenapa dia naik? Simple, look to the left. Kenapa dia stop sini kan? Sini confirm ada big player. Percaya cakap aku. Kita tanda area ni. Confirm ada big player. Kenapa dia stop situ? Okay. And then kita akan buka lower time frame. Ini contoh-contoh je. Sorry kalau ni. Kenapa dia stop situ? Dari sini ada something yang aku nampak sini. Dan sini. Korang nak tengok lagi jelas. Tapi ni aku demo je. Cara aku basic. Aku cakap apa aku ajar basic. Tapi kau boleh buat jadi advance. Dari situ. Kenapa dia stop situ? Sebab apa? Kalau look to the left, nampak tak? Area sini ada apa? Simple. Boom. Ada something area ni. Support. Inilah support valid. Nampak? Dia pancur je dia gerak. Turun. Boom. Mak ni sebagai support. Kalau korang zoom out, korang akan lagi nampak lah. Benda tu berulang. Benda tu berulang je. Nampak? Sebelum ni pun dia bagi zone sama. Boom. Sinilah korang nak letak entry korang. Okay. Tu contoh lah. Tapi sekarang tak apa, aku delete semula. Sekarang itu cara complicatednya basic ni. Itu cara advance-nya. Korang buka M5, M1, korang dah boleh nampak. Tapi cara simple je macam ni lah. Kau ajar satu-satu buat ramai baru kan. Cara aku first kali aku buka chart. Kalau aku nak, sebelum aku nak analisis, aku nak masuk kan. First kali aku buka chart. Sekejap.
Aku nak notification kejap ada orang chat tak ada. And then sorry first kali aku buka chat, aku akan tengok first kali korang buka chat je, korang tengok ni je, current market price. So current market price dekat tengah-tengah ni. Korang carilah SLR terdekat macam ni lah, siapa yang resistant. Korang kena perangkap benda ni, korang kena perangkap ni, baru korang boleh cari setup backup pullback entry. Faham? Sini ada resistance, sini ada support. Macam tu je. Okay, korang sebelum korang buat apa-apa, korang kena marking support and resistance. So dari weekly, okay, kita baca storyline and direction dia. Okay, apa yang kita nampak, kita dah belajar SLC betul. Ini time frame weekly. So kita kira 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Dalam 5 minggu ni kita nampak dia buat penurunan. 3 minggu dia turun, 1 minggu dia naik sikit sampai atas ni, and then minggu ni juga kenapa kata dia naik atas ni? Simple, open sini buat high, dia low, dia close sini. Minggu ni juga dia buat penurunan lepas kenaikan. Korang faham tu? This is basic OSS ya, basic je. Tapi kau nampak macam mana aku baca, buat basic ni jadi advance. Macam ni lah cara dia. Okay, so kita nampak support and resistance. Let's say yang dekat bawah ni tadi kita nampak price dah touch ni kan, dekat bawah ni belum jadi. So korang dekat tengah-tengah ni dah break out, ni dah break. So korang tahu next support korang simple je, look to the left, sini ada something, ada big movement, boom, sinilah korang punya next station. Oh sini korang dah cari setup sell lah, korang cari di H4 daily confirm area sini ada, takkan tak ada lah, aku boleh jamin mesti ada bagi setup sell on the way dia nak ke sini. Kan aku dah cakap kalau monthly buat macam ni, daily H4 semua lower time frame dia akan buat macam ni, simple. Direction dia still menurun, korang kena faham tu je. So korang dah ada SNR, apa korang kena buat? Say kita nak tunjuk yang tadi tu lah, aku cakap confirm ada setup sell kan. Tak apa, kita buktikan dari sini ke sini confirm dia akan bagi setup re-entry sell ke bawah. Aku boleh buktikan lah benda tu. Aku tak nak cakap-cakap kosong. Nampak tak? Kita buka by daily pun kita dah nampak dah dari sini ada apa. Nampak tak kawan-kawan? Breakout pullback entry. Ini floating kan? Korang nampak sini floating. Simple je. Okay, kalau zone ni besar, dalam berapa pips ni? Zone ni besar, dalam 100 pip ke lah. Ada cara dia, korang marking ni je. Then kita pergi H4, korang carilah, korang analisis lah. Okay, dekat mana untuk korang cari, dekat mana dia start break, sini korang back, sini lah cara aku trade. Sini support, nampak jelas lah. Ni sampai sini dia reject. Lepas tu dekat sini dia support, dia break support baru ni. Okay, dia break support baru ni, faham? Dia break support baru. Sinilah first left korang, time korang dah kat bawah ni, first left korang kat mana? Sinilah resistance, support dekat resistance. Okay, simple. Dari sini kejap, tukar lancat. Area sini ada satu, area sini ada satu. Yang shadow yang ni dah masuk ke bawah ni. Nampak? Korang baca, korang biasakan screenshot macam ni, baca OSS ni. Boom, dia naik, then dia turun lagi sekali, dia terkejut lagi. So which one is your first left? Sekejap aku nak bagi korang quiz. Which one is your first left? Area sini, which one is your first left? Is it here, dekat sini ke, atau dekat sini? Mana satu korang punya first left? Hello, someone jawab. Someone? Yang tanda mula-mula tu first left kan? Kejap. Atas tu. Salah. Yang kanan sekali.
Bukan ni. First left korang, macam korang dah kat bawah ni. First left korang yang ni lah. Dua ni. Korang kena faham tu. 1, 2. Korang ada 2. So, apa korang kena buat? Simple aku boleh kata, even dia dah break. Alamak, sorry Simple aku boleh kata, even dia dah break yang ni, support ni, dekat sini pun confirm dia akan bagi. Korang tak percaya, macam ni lah. Kita tengok nampak. Baik OSLC pun aku dah boleh nampak. Goal ni respect SNR. Breakout, back entry. Tak percaya, let's say lah korang tak percaya juga kan. Korang nak percaya juga. Kita buka lagi ke H1. Benda sama je dia buat pro. Kau nampak tak? SOP 2 lagi dia bagi. Kau nampak shadow je. Memang kau nampak shadow je. Tapi kau kena respect. Shadow tu korang kena accept. Shadow tu pun harga. Sebab apa? Korang belajar kan. OSLC bagi aku basic kan. Tapi korang dalamkan benda tu. Kau tengok. Pas open sini. Dia buat low. Dia buat high. Dia close sini. And then candle baru open sini. Dia buat high. Dia naik sampai sini. Dia turun. Ini junam lah. Di tengah junam. Candle bearish kan. Buat turun. And then dia naik balik. Dia close sini. Baru dia naik balik. Bagi SOP 2. Aku boleh cakap. Kalau kita buka lower time frame. Benda sama je dia buat. Support break. Back entry. SOP 2. Aku boleh nampak just by candlestick. Aku boleh nampak setup aku. Setup favorite aku. Korang tak percaya. Aku akan buka lower time frame lah. Okay. Yang ni kita tanda je. So kita tahu. H1 kan. H1 korang kata ni shadow kan. Banyak orang kata. Banyak orang-orang pro. Acah-acah pro lah. Kata shadow je. Tapi kau tengok berapa pips. Shadow ni berapa pips geng? Halo? Berapa pips ni? 100 pips. 100 pip. H1. Tapi kita tahu ni setup. Ni support H4 betul. Kita dah kecilkan zone tu. Betul tak? Betul. Kita jumpa ni dekat H4. So kita still following. Apa nama dia? Kita entry dekat time frame besar. Betul tak? Ni SNR time frame besar. Korang kena faham tu. Ni SNR time frame besar. Pukul berapa dah? Alamak, tak apa. Kita settlekan benda ni dulu. Sorry Weekend nanti aku ajar betul-betul. Sebab aku rushing nak keluar jap. Dah pukul berapa dah ni. And then aku boleh buktikan. Ini H4 kan. Kita pergi H1 sama je. Cuma dia lagi precise lah. Macam aku cakap H1 tu precise. So, kita dah precise. Kita nampak lah SNR tu dekat mana. SNR tu ada sini. Bila kita zoom out lagi kita nampak. Okay. SNR tu ada dekat sini. Aku boleh cakap valid tak ni. Turun. Pum. Naik. Datang sekali turun. Pum naik. Okay. Even dekat sini pun dia bagi. Nampak turun. Pum naik. Breakout. Back entry. Tak boleh lah. Aku just nak kata breakout. Memang sampai matilah aku track macam ni. Kita cakap. So ini aku boleh cakap yang tadi. Ini SOP 2. Okay. Mana faham tu. Ini SOP 2. Kita buka M15. Betul tak guys? Kita punya zone sell simple. Zone sell kita nampak sini ada punca betul. Punca breakout. Punca yang dia yang start yang break. Betul tak? Kan kenapa aku kata kita kena marking punca kan? Macam ni lah. Sebab apa kita kena marking sini sekali? Sebab apa? Benda simple. Sini kan, kita punya zone tadi kan. Korang tengok. Sini kan, support. And aku jumpa punca. Nampak sini support kita, lowest. Sini, area atas ni ada punca. Sebab apa aku kata punca, kita buka F15, kita nampak lah yang mula breakout tu dari sini. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Sini ada big player juga. Dia yang berani pecahkan support yang sebelah ni. Sebab apa? Aku suruh korang marking punca sekali SOP 3 kita. Sebab ni lah. Nampak? Bila korang marking sini je, korang ingat dah break. Okay. Sini dah bagi SOP 1. Sini dah bagi SOP 1. Berapa pips? 100 pip. Okay. Korang kena faham tu. Sini SOP 1. 100 pip.
Then kenapa aku suruh marking punca ni sekali, sebab ni lah korang ingat, korang dekat sini kan, korang punya zone entry kan, somewhere around here. Dan korang ingat, alamak dah break candle close luar zone, tapi sekali dia sampai punca, dia buat apa? SOP 2 cunam tempat yang sama, dia stop pun tempat yang sama dekat support. Faham tak? Okay. Ke pening-pening sebab aku buka low time frame, aku buka M15. Sebab ada orang dia tak biasa main low time frame. Nampak lah berapa banyak SNR. Kau kena mahirkan basic kalau kau nak main low time frame ni. 100 pip juga Wanet. Nampak? Kita kira dari shadow to shadow je lah. 111 pip. 100 berapa ni? 110 pip kan? Nampak tak? Sini dia, area sini dia dah bagi 100 pip. Area sini dia bagi lagi 110 pip. Capai tak kita punya TP wajib 30-50 pips tu? Hello kawan-kawan. Sampai kan? Sampai. Like, macam mana nak cakap? Macam bagi aku bonus, korang siap dapat bonus lagi. Aku suruh korang TP sebab apa TP tu, aku nak korang konsisten je. Itu je. Boleh je. Ini bonus lah ni. Bonus boleh korang dapat bonus, dapat setup-setup macam ni. Contoh korang sini, korang tahu sini SOP 2 kan. Dia memang nak Shunam sampai sini. Korang tahu Shunam at least kena sampai sini. Nampak? Kalau korang pro lagi main atas bawah boleh je atas bawah, tapi bagi aku follow the trend lah. Okay, sini kan support break. Support break kita kena fokus sell je lah, jangan fokus buy. Okay, sampai sini korang dah dapat 100 pip dari sini ke sini. Lepas tu kalau korang buy lagi sini sampai tempat sama juga 100 pip, 200 pip. Korang pergi sini lagi set lagi 300 pip, korang buy lagi 400 pip. Ini sideway lah. Inilah aku cakap, dekat sideway boleh buy boleh sell. Faham tak? Inilah. Korang tak percaya buka line chart, nampak di sideway. Dia turun naik. Inilah sideway. Tapi biasanya aku track sideway 2 kali je. Macam contoh ada support break and resistance break. Faham tak? Support break and resistance break. Inilah. Sini ada support break. Okay, SOP 2 aku. Sekali dia bagi. Kali kedua je. Kali ketiga dia masuk, aku tak masuk dah. Okay. Faham. Itu style aku. Sebab kita SOP 2 kita macam ni je. 2 kali je. Target sini je kita punya sell. Kali ketiga tak ada SOP macam ni. Bagi aku 2. Korang follow SOP. Okay. Boleh je, tapi bagi aku bahayalah, high risk. Sebab kita nak bergamble, harap dia jadi atau tak jadi kan. Kita ambil yang pasti, jangan ambil yang tak pasti. Nampak? Kenapa dia stop situ? Benda sama ni. Korang to the left, look to the left. Benda sama je market buat atau bawah. Okay, korang kena faham tu. Look to the left. Ada apa di sini? Bawah ni ada apa? Ada support kan. Dia mati ngam-ngam dekat support juga. Sebab apa sini? Sebab apa sini jadi support? Simple. Press sideway. Boom. Kena break, pull back, nanti baik. Ni new support. Dia datang balik, kita buat apa? Kita bedok saja. Itu contoh lah F15, okay. Tapi ini sebenarnya adalah SNR dia higher time frame, okay. Nampak kenapa di situ? Sini tempat kita entry buy tadi kan, tempat kita TP tadi kan. Kalau buka H4 confirm dekat sini ada something. Bawah ni kan. Sini pun ada support. Dia mati di support. Tapi kita tak nampak apa-apa yang jadi dekat H4 ni. Di M15. Kita target sini lah. Tapi bagi aku 100 pip dah banyak tu dia bagi. Korang TP wajib kita 30-50 pips. Okay, korang nak hold tu semua dah jadi risk korang lah. Korang yang nak riskkan kan. Sebab kata 90% accurate. 90%. Kadang-kadang kita dah target lah H4
support kat mana? Oh sini, target sini. Tapi dia tak sampai pun sini, dia dah fly. Sebab area sini di lower time frame ada support. Lower time frame mana? Simple lah. Kita buka M15 pun kita dah boleh nampak lah tadi. Sorry aku buka lower time frame. Sebab aku nak tunjuk basic ni pun advance juga sebenarnya bila kita buat benda sama berulang kali. Resistant break, focus fire, dia bagi sekali je. So dia datang sekali, dia bagi SOP 2. Faham tak? SOP 2. Tapi korang kena mahirkan lah mati time frame ni. Tengok, korang sebelum nak mahirkan mati time frame, korang kena buka higher time frame dulu. Cari setup macam ni. Pom yang jelas, back entry cell. Sini korang dah set SOP 2 cell. Korang tak percaya, aku boleh cakap dia sampai kat situ. Sini tak sampai lah. Dia bagi sekali je sini. So kalau dia tak sampai lagi, biar je lah. Okay, nampak? Sini support. Pum. Kena break. Lagi pull back, entry cell. Simple. Ini kena break, pull back, entry cell. Simple. Faham tak? Kenapa dia boleh, yang ni boleh break, yang ni boleh break? Sebab apa? And then ikuti atas ni sebab apa dia junam? Sebab kita dah tahu dah area sini, area kejap lama. Kita dah tahu dah area situ dia dah bagi 2 kali. Benda ni lah yang korang kena alert. Even basic korang kena alert lah benda ni. Area sini, area sini dia dah bagi 2 kali betul, 100 pips. Betul tak? SOP 2. Korang macam aku cakap 3 kali je. 2 kali je dia bagi SOP 2 tu. Yang ketiga high risk, korang tunggu je lah zona atas ni. Nampak sini pun ada support yang dia belum pernah pull back. Nampak? Terkejut, pum, kau pull back. Sini dia bagi 2 kali. Kali ketiga dia datang, dia buat apa? Dia buat apa ni geng? Halo? Dia buat apa ni? Geng? Ada orang lah? Pull back entry. Breakout pull back entry. Yang ni kita SL lah kalau korang masuk time ni. Ini kita back test ya. Kita belum masuk part front test. Korang kena belajar back test. Benda apa yang jadi, apa yang tak jadi. Okay. Sampai sini kita akan SL lah, sebab yang pentingnya SL. Sini kita ingat SOP 2 lagi kita nak bagi. Tapi ada sebab kenapa dia boleh pom. Aku boleh tunjuk sama je, benda sama je. Aku boleh cakap kenapa dia boleh naik kau dekat situ sampai dia tukar trend dari downtrend pergi buy trend kan. Simple. Korang kena faham apa aku cakap tadi. Weekly, kita kena dengar cakap weekly. Kenapa dia naik kau lepas dia turun sini. Simple. Korang tengok line emas tu Ada apa ni geng? Ada apa sini? Ada valid SNR. Itu korang kena master multi time frame. Sebab apa dia naik? Simple, kau look to the left je, semua jawapan semua sebelah kiri. Faham tak? Look to the left je, semua jawapan dari sebelah kiri. Pak, ini kenapa dia naik sebelah kiri? Tengok ada apa. Ini kenapa dia naik sebelah kiri, dia ada apa. Ini kenapa dia turun? Simple, sebelah kiri ni ada juga dia turun. Faham? Yang ini kenapa dia turun? Sebab sebelah sini. Benda sama, atas bawah je dia buat. Yang ni kenapa turun? Tengok sebelah kiri, sebab ni. Benda sama je aku ajar. Aku pun tak tahu nak ajar apa. Atas bawah je gerakan forex ni. Tak. Aku macam macam ni cakap. Tak adalah bosan mengajar macam ni.
Benda sama je lah. Mostly semua usaha korang sendiri lah. Korang ada usaha, korang boleh buat. Aku boleh tunjuk lah berapa setup. Pukul berapa dah? Dah pukul 12 lah. Mak, tak apa. Korang penting lah. Aku pentingkan lagi korang. Korang tengok betul-betul lah. Aku sanggup sidai member aku ni. Ingat nak keluar ni. Pak, bagi banyak kali ingat. Apa lagi kita nak? Benda sama je. Sini backup pullback entry. Sini ada setup. Banyak lah setup. Korang kena, benda ni aku tengok just by daily je. Kalau nak lagi precise, aku tahu cara aku. Buka low time frame lah macam aku ajar. Ini sama je. Dapat breakout, pullback entry. Even by daily, korang zoom out, korang akan nampak lah breakout, pullback entry. Setup reversal, setup breakout semua ada. Nampak breakout, pullback entry. Benda sama tu. Breakout, pullback entry buy. Ini apa ni? Sini dia dah pullback, entry buy. Ini apa ni? SOP 2 buy lagi. Nampak? Benda sama tu. Breakout, pullback sini support, breakout. Dekat sini pun confirm di low time frame dia bagi. Sebab apa? OSLC penting. Open sini. Betul lah. Open sini, dia buat high, dia low, dia close sini. Dia junam tak ni geng? Korang tak percaya kan? Let's say lah korang tak percaya. Mana tadi? Ini. Korang nampak candle tu macam tu. Korang mesti rasa ini berapa pips je bagi 20 pips, 30 pips je. Korang mesti rasa macam tu kan. Tapi aku boleh cakap respect lah. Even shadow candle tu tak nampak naik sangat pun korang respect tau. Itu je boleh cakap. Aku ni based on pengalaman aku lah. Apa yang aku belajar. Korang tengok confirm dekat sini dia turun kau-kau ni. At least lah 100 pip. At least. Tu kat H1 kita cari balik kotak tadi yang kita tanda tu. At least lah 100 pip. Lebih kot. Sebab ni gold kan. Nampak dia turun tak sini? 140 pip. Banyak tak? Halo? Banyak. Dah sampai 50 pips pun susah. Candle tak ada pun. Kau buka daily. Candle ni macam ni je. Kau nampak? Candle ni apa orang kata doji. Kau kena faham. Forex ni kau main dengan harga. Candle macam tu pun kau kena respect. Even kecil macam mana sekalipun. Kau tengok Kenapa dia stop situ? Simple. Support. First left. Kau tak percaya, kau buka H1, SOP 2, SOP 3 kali dia bagi. Boleh jamin benda tu. Nampak sini korang baca betul-betul sini dia bagi 140 pip. Masuk lagi zone ni, zone biru ni kali kedua. SOP 2 kita kan, breakout pullback entry, SOP 2 betul tak? Berapa pip geng? Kita cakap 160 pips. Banyak. Padahal candle bodoh je. Orang kata candle, apa benda lah kau trade ikut candle ni, apa benda lah, kenapa lah kau entry situ. Itu aku cakap, aku tahu apa aku buat. Orang kata macam tu, aku tahu apa aku buat. Kalau korang baca betul-betul OSLC yang aku ajar, simple. High, resistance, support. Itu sebab by daily, by tengok candlestick aku dah nampak setup aku. Breakout pullback entry apa semua tu. Ini lah, nampak 1 hari, 2 hari, 3 hari. 3 hari dia junam. Dia junam sampai sini. Kenapa dia naik sini? Kenapa? Korang pasang benda ni. Simple je. Look to the left. Sini ada support ke resistance. Sini ada support. Nampak? Price sideways. Boom. Dia break resistance ni. Nampak tak? Korang tak percaya lagi. Sekejap lagi pasang tak boleh lah. Aku tahu orang mesti ada punya yang tak percaya cara aku trade macam mana. Ni kita pasang korang tengok betul-betul.
kenapa dia naik tadi. Sebab kata look to the left, ada apa, look to the left, ada apa. Betul tak? Sini yang diturun-turun tadi. Turun tadi. Dia naik kat mana ni? Support. Support. Tempat yang tadi. First left. Sini tak ada apa-apa kan. Kau tengok sini tak ada apa-apa kan. Kau tengok lagi kat sebelah. Macam ni aku ajar korang back test. Korang mahirkan back test, InsyaAllah front test tak ada masalah pun. Kau boleh buat duit hari-hari pakai teknik ni. Even basic pun kau nampak betapa complicatednya. Bila aku buat basic ni jadi complicated, faham tak? Inilah advance-nya. Contoh, nampak sama je. Breakout, pullback, entry, buy. SOP 2, buy. Faham tak? So kelas malam ni aku janji nak buat sejam je, tapi dah terlebih ni. Dah 12-18. Aku nak keluar tadi. Ada urusan kejap. So semua okey kelas malam ni macam mana? Okey tak? Okay. Baik. Sorry tak? Sorry aku bukan Okay. sebab macam ni. Itu cara aku buat precise zone. Sebab aku nak precise zone, aku nak cari je. Kau ingatkan aku nak latih korang expo je tadi sebab ramai baru kan. Tapi aku dah terover aja sampai advance. So sorry, aku minta maaf. Sebab aku tahu sini ada yang baru join. Aku terajar ni. Tapi macam aku cakap, malam ni kelas ganti je. Selalu aku buat seminggu sekali. Tapi kali ni aku nak buat kau-kaunya. Dalam weekend tu kita buat 2 hari sekaligus lah. Okay? Yeah, every weekend kita buat. Faham tak? Thank you, Tyson. Lepas minggu ni, next week InsyaAllah ada. Okay, semua bagilah feedback sikit kelas hari ni macam mana. Aku nak push. So kita macam mana nak cakap, kita bantu ramai orang lagi belajar trading ni. Okay, korang pun nanti dah pandai, korang boleh cari siapa je korang nak ajar. Siapa yang boleh trust korang ni. Jadi korang ajar betul-betul lah. Jangan ajar benda salah. Jangan ajar benda yang korang tak buat pun. Faham tak? Faham. Okay, so korang bagi dekat mana? Feedback dekat Telegram lah, senang sikit. Okay, aku caw dulu. Aku nak keluar ni. Aku nak jumpa kawan aku sekejap. Okay, rumah je. Okay? Boleh. Tyson. Okay, welcome. Thank you.